Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya, DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah kos sara diri di kampus. Apa tu kos sara diri kampus tu? Jadi, bagilah saya explain sedikit. Kerajaan kini rajin menyebut harga rahmah untuk semua perkara. Dari harga makanan, pakaian, malah kini ada pakej naik haji rahmah. Secara mudah, meminta pihak swasta, kedai makan, gendong pakaian dan agensi pelancongan khas untuk kurangkan harga secara rela hati. Kini, kampus pun mula memperkenalkan harga-harga rahmah. Contohnya, Universiti Malaysia Terengganu dan 20 kafeterianya. Ada menu rahmah. Adakah ini petanda hidup akan semakin senang untuk pelajar-pelajar kita di seluruh negara? Ataupun sekadar gimmick? Pelajar boleh harapkan program rahmah untuk selama-lamanya. Betul ke? Jadi, sebelum kita ulaskan isu ini lebih dalam, hari ini kita ada seorang tetamu cantik, molek. Marilah kita menjemput dan memberi ruang kepada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Hai. Hai DJ Cinta. Hai, nama saya Nur Farhanani. Saya berumur 21 tahun. Saya daripada UiTM Puncak Alam. Puncak Alam. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah dulu. Tadi macam awak cakap nama awak Farhanani. Jadi saya boleh panggil awak apa ya? DJ Cinta boleh panggil saya Farah. Okey, alright Farah. Okey, jadi saya nak tanyalah dulu. Farah ni asal usul dari mana dan ambil study course apa? Okey, Farah asal daripada Kedah, Kulim Kedah. Farah ambil kos pentadbiran perniagaan keusahawanan. Keusahawanan, hebat orangnya. Okey, alright. Sebelum tu saya nak tanya dah sedikit. Okey, sekarang ni tengah masih study ke atau macam mana? Cuba share sikit. Okey, so far Farah masih dalam tengah study lagi. Farah ada dalam SEM 4. Okey, alright. SEM 4. Okey Farah, macam awak dengar tadi, tajuk kita pada hari ini mengenai kos sara diri di kampus. Jadi saya naklah terus straightforward. Boleh ke Farah? Boleh. Terima kasih. Okey, alright. Jadi, persoalan saya yang pertama lah kan. Jadi, saya nak tanya, macam awak sendiri sebagai student kan, kos sara diri di kampus macam mana sekarang? Okey, saya bagi 3 jawapan lah ataupun 3 pilihan lah. Okey, yang pertama, okey, bolehlah hidup happy setiap hari. Yang kedua, agak menekan and dah boleh expect benda tu akan jadi macam tu. Dan yang terakhir, teruk, sangat teruk. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul tak saya cakap tu? Okey, macam mana Farah? Boleh tak Farah bagi pendapat Farah dan cerita sedikit? Okey, boleh. Okey. So sebab since Farah kan masih belajar lagi kan. So jadi kita mesti akan lalui semua fasa-fasa kos sara diri ni. Lepas tu kan macam Cinta cakap tadi, pilihan pertama tu macam okey lah hidup happy. Kita memang kena hidup happy kan. Kalau kita hidup sedih tu macam kita tak boleh nak go forward hidup kita ke depan kan. Jadi jawapan Farah pilih yang B, agak menekan. Tapi sebab kita dah boleh expect dah, sebab memang hidup kalau ikutkan dulu pun life orang dulu dengan life sekarang memanglah berbeza kan. So jadi kita dah expect dah, cuma yang tu dekat diri kita sendirilah. Kita kena pandai-pandai handle lah macam tu. Okey, alright. Kalau macam tu boleh tak saya nak tanya sikit lah. Saya nak korek lah cerita sikit. Boleh ke Farah? Risau soalan tu. Boleh. Boleh. Okey, alright. Okey, macam Farah cakap tadi kan. Jawapan Farah pilih B. Agak menekan macam stres lah kan. Boleh tak ceritakan sedikit? Stres menekan sebab apa tu? Cubalah share sikit untuk kita orang
ataupun pendengar-pendengar MKR ni nak dengar lah juga kan. Okay, share sikit Farah. Okay, dia tak adalah macam terlalu sampai boleh cause anxiety ke apa, tak adalah. Cuma just like macam as a student, kita mungkin nak macam, dah lah kita nak kena belajar. Lepas tu kita nak kena fikir, hari ni aku nak kena makan apa. Lepas tu sekejap lagi macam dah makan pagi, lepas tu petang lagi, malam lagi kan. Bila kita tak makan, dah cause sakit pula. Dah datang masalah kesihatan pula kan. Lepas tu lagi satu, kita punya course untuk kita as a student, kena print out assignment kan. Especially final year project kan, yang kena buat yang tebal-tebal tu kan. Itu kan memang cost sangat-sangat mahal. Jadi untuk kita ni memang macam susah sikit lah. So macam tak adalah macam boleh cause anxiety. Tapi dia okay je. Cuma macam stress lah kan. Setiap kali kena fikir pasal duit dah macam tu lah. Okay, alright. Okay, jadi saya nak tanya lah kan. Okay, contohlah kita tolak kos khusus sebab ada PTPTN. Kalau kita ambil duit yang selebihnya dari PTPTN tu, baki duit, boleh dikatakan jumlah baki ini. Okay, contoh A tak ada, hampir kosong. B, okey lah, cukup cover hidup harian. Mana lagi tepat dan Farah rasa lebih macam reasonable lah orang panggil. Okay. Macam tadi Cinta cakap, macam kalau kita contoh kalau yang Farah dapat PTPTN tu after tolak kos khusus kan. Okay, by the way kos khusus tak tinggi, tak terlalu tinggi. By the way sebab kita hanya bayar for one sem, bukan kita bayar for every month kan. So kos yuran kita orang tak tinggi. It's just that kita nak kena go through everyday punya life tu kan. Dia tak adalah macam at the end of the day akan dapat zero. Tapi untuk kita nak buat saving untuk kita sendiri tu a bit tough lah kan. Kan sekarang dengan kos, semua benda kos tinggi sekarang kan. Okay, alright. Okay, soalan yang kedua. Okay, macam Universiti Malaysia Terengganu dah kenalkan di mana ada khabar yang college anda akan memperkenalkan harga rahmah ataupun sudah diperkenalkan. Pendek cerita macam dekat UMT ni diorang dah ada lah harga rahmah macam saya mention awal-awal tadi kan. Jadi macam mana kalau tempat Farah sendiri? Okay, untuk tempat Farah so far belum lagi ada benda tu. So jadi belum lagi. Dekat tempat Farah belum lagi. Okay, belum lagi. Okay. Saya agak macam tak puas hati sikit daripada jawapan Farah tu. Okay. Saya nak tanyalah. Kenapa diorang tak memperkenalkan lagi harga rahmah tu dekat college Farah? Agak Farah tahu tak sebab apa? Okay. Farah tak tahu kenapa belum diperkenalkan lagi dekat UiTM. Tapi as a student, mungkin kita rasa mungkin diorang nak try dulu dekat satu tempat dulu kan. Maybe dia nak tengok dulu apa efek dia, okey ke tak okey ke kan. So maybe kita semua boleh dapat tahu macam kira survey lah. Kira UMT ni mungkin jadi macam survey untuk kita macam, contoh kalau UMT ni dah ambil rahmah ni, maybe ada good news after kita perkenalkan rahmah dekat UMT. Maybe diorang boleh apply dekat setiap universiti, poli ke mana-mana kan. Macam tu lah. Okay, alright. Jadi, soalan yang seterusnya lah. Okay, rahmah tu possible ke di kampus? Harga-harga di dalam kampus memanglah rendah sebab kementerian memantau harga-harga dalam kampus. Bila orang buat tender untuk kafeteria mereka, terpaksa mengikut sebut harga yang lebih ditentukan. Kalau pentadbir kata RM1 untuk teh ais, maka dengan itu pemilik kafeteria menjual RM1. Dari dasar harga di kampus memang murah. Itu soalan saya. Kalau memang dah murah, macam mana nak buat dia lagi murah? Adakah dia masuk akal ke tak masuk akal ke macam mana? Boleh tak Farah terangkan sikit? Okay, kalau macam ni, kalau kes macam ni, tak adalah kes kan. Dia macam, dah kalau murah, nak murah macam mana lagi kan. Takkanlah, okay lah, kita kalau tengok balik,
Dah kalau contoh air teh ais tu kan dah jual RM1 kan, takkan dah nak lagi murah kan. Lepas tu dah lah kos susu. Kita at the same time student pun kena fikir juga kos-kos macam tu lah kan. Tapi dah kalau kementerian dah tetapkan okey, peniaga kena tetapkan RM1, so RM1 je lah kan. Macam tu okey. Tapi kita pun as a student, kita pun kena tahu sendiri, takkanlah hari-hari kau nak minum teh ais kan. Macam tu lah. Okay, alright. Jadi saya nak tanyalah, kalau macam Farah sendiri, Farah selalu beli uh, air apa? Makanan apa dekat kafeteria Farah tu sendiri? Okay, macam Farah, kalau macam kita cerita on a day yang full class, okay? So bila kita ada full class, so macam pagi tu Farah sejenis yang just makan biskut je yang kita ada sendiri kat dalam hostel kita. Lepas tu Farah jenis yang makan vitamin. So sebelum kita makan vitamin, kita kena makan something kan. So kita makanlah macam biskut, just alas perut dulu. So nanti habis kelas, nak dekat pukul 1 lebih macam tu, dan kita pergi lah kafe. Okay, Farah selalu nasi dengan ayam goreng, lepas tu kuah tu je. Air pun depends sometimes. Sometimes kita beli air situ. Kalau kita buat botol air kita sendiri kan, ada yang mesin air masak tu, yang tu je kita bawa. Itu je. Amboi, amalan hidup sihat betul Farah ni. Minum air kosong lah ya? Dia bukanlah amalan hidup sihat. Bila kita jadi student ni kan, dia macam more tu macam dah lah, asal aku kenyang dah, macam tu. Okey, faham. Yelah, manalah kita nak kejar dengan duit lagi, dengan makan lagi. Sebab itulah sekarang ni kan macam student, dia kejar je dia punya duit tu sampai diri dia tu sampai macam, kan sampai ada kes sampai kematian, tak makan, darah rendah lah kan. Betul tak Farah? Betul, yang tu memang betul, 100% betul. Kalau ikutkan kita punya statistik, bila kita baca artikel ke apa kan, mesti setiap universiti akan ada kan. Ada yang depressed, ada yang anxiety, semua tu kan. Ya, betul Farah. Okey, alright. Soalan yang seterusnya lah Farah. Let's see lah. Boleh senaraikan apakah perbelanjaan yang ada untuk pelajar selain daripada kos khusus? Macam mana Farah? Okay, since Farah still dapat peluang untuk duduk di hostel, so tak adalah kita kos dalam rumah sewa kita punya costing kan. Ni untuk Farah punya costing sendirilah. Tak tahu orang lain macam mana kan. Sebab setengah ada orang yang dah keluar awal, means diorang duduk kat rumah sewa. So macam Farah maybe kos makan and kos nak print out assignment. Sebab banyak kita kena print out kan. Kita nak kena print out paper, notes. Sebab memang kita boleh study digital, tapi it's lebih macam, orang cakap apa, lebih macam mana macam orang cakap, lebih afdol lah gitu. Lebih kita print out notes tu kan, nak baca. Sebab bila kita tulis, dari kita senang macam tu. So jadi costing Farah, daripada Farah dapat PTPTN for 1 sem, okay lah. Even though it's a bit tough, tapi okay. Yelah, macam kita ni kan perempuan biasalah. Kalau macam lelaki, dia macam tak kisah kan. Belajar atas laptop pun dah macam masuk. Kalau perempuan ni dia tak boleh. Kita jenis nak tulis, nak buat note. Betul tak Farah? Betul, kita macam sangat nak macam macam cute girl macam tu kan. Macam ada nota lah. Sekejap lagi kita punya duit selalu habis kat stationery je. Beli highlighter lah, sticky note pula, jenis yang banyak-banyak colour tu. Macam jenis sticky note, ada yang arrow lah, ada yang bulat lah. So macam situlah habis duit tu kan. Okay, alright Farah. Okay, jadi kalau contohnya kan, dari yang disenaraikan berapa peratus perbelanjaan anda untuk perkara-perkara ini? Maksudnya dari 100% yang dibelanjakan, berapa makanan dan sewa yang Farah kena bayar dekat hostel? Betul tak? Farah duduk hostel kan? Betul. So macam kalau hostel kita bayar monthly kan. Kita bayar monthly, so around hostel boleh cakap around 30% macam tu. 30% food, makanan mestilah macam lebih sikit kan. Kita mestilah nak makanan dalam 40%. Okay, alright. Macam tadi yang Farah mention tadi tu kan,
Stiker note, stiker segala stationery tu lah kan. Itu berapa persen pula yang Farah anggarkan? Okay, macam kalau benda-benda macam tu, Farah sebab daripada dulu lagi jenis ada collection tau. So jadi macam kita tak adalah costing waktu kita belajar ni kita keluarkan banyak sangat duit. Tapi kadang kalau kita keluar kawan-kawan ternampak tu, mesti kita akan membuat pembayaran kan. Jadi yang tu kalau macam belanja-belanja lain tu dalam 10% je. Okay, alright. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan. Boleh ke Farah? Boleh, silakan. Okay, alright. Thank you, Farah. Okay, untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami, My Campus Radio TV untuk lebih banyak video dan info yang menarik. Okay, alright. Mari kita teruskan. Adakah Farah ada dengan saya ni? Masih ada ni. Okay, alright. Cun. Okay, jadi soalan yang seterusnya lah kan Farah. Dari yang disenaraikan tadi, mana Farah rasa nak harga rahmah diperkenalkan serta-merta? Dan kenapa? Boleh tak bagi pendapat Farah? Okay, bagi pendapat Farah, harga yang perlu kita macam kementerian lah serta-merta jadikan as a rahmah punya list. Makanan for sure. Makanan is like macam main as for student lah kan. Makanan and second stationery lah, macam educational punya stuff. Kadang buku-buku belajar pun mahal kan. Maybe boleh kenakan student discount ke kan. Especially kalau macam bila kita printing banyak-banyak sangat, yang tu lah. Sekarang kan mahal kan, bila printing pun ada some shop yang RM1, even though it's only black and white kan. So macam itulah, tolonglah cepat sikit yang tu. Ya, dengar tak tu? Kalau macam tu, tak pun tak nak ke Farah pergi buat aduan Tak nak? Kalau ikut ke aduan, I think ramai dah yang dah bersuara kan tentang diorang punya difficulties dalam belajar, nak sara hidup as a student. Jadi macam kita nak kementerian sendirilah yang buat benda ni kan. Kita boleh voice out hanya dekat kita punya tempat belajar je. Kita tak payah nak pergi tempat kementerian tu untuk voice out kan. So kita just, maybe kita boleh buat petition ramai-ramai kan. Buat petition, sign, agree. Bila semua orang agree, mungkin kementerian akan buat serta-merta kan. Okay, alright. Marilah kita ke soalan yang seterusnya. Okay, risau yang dalam usaha untuk memperkenalkan harga rahmah, peniaga akan ambil jalan mudah atau shortcut untuk membeli sayur lama dari pasar supaya kos rendah, ataupun guna kain kualiti rendah supaya jual baju kebaya murah tapi lepas 2 kali pakai warna mula pudar. Okay, jadi macam mana Farah? Yang tu pun actually bila fikir balik macam yang tu macam main concern juga kan. Kita mungkin akan mendapat sedemikian, tapi kalau kementerian membuat pemantauan, Farah rasa tak adalah akan berlaku kes macam ni lah, macam guna sayur lama and benda lain lah kan. Maksudnya macam kalau kita beli hari ni kita guna macam tu. Lagipun sayur memang tak isi padam lama kan. Macam tak fresh and kan ada ulat lah apalah, mana boleh kan. Sanggup ke? Tidak, tak sanggup. Kan, okay, alright. Jadi, soalan yang seterusnya lah kan. Kalau kos sara hidup terlalu susah, kenapa kerajaan tak kurangkan je yuran di IPTA? Macam mana Farah? Sebenarnya kan, saya pun tak tahu nak jawab macam mana soalan ni. Kenapa dia tak kurangkan kos yuran kita kan. Tapi rasanya kos yuran kita tak adalah efek sangat dalam kita punya kos sara hidup. Tapi okay, Farah bagi tahu roughly, okay, kita orang punya kos belajar tak tinggi sangat. Rasanya tak tinggi sebab kita hanya bayar sekali. Benda tu hanya bayar sekali for 1 sem. Tu dia bukan kena bayar monthly. Kalau monthly memang sangat-sangat susah. And I think
tak ada komplain pun untuk kerajaan iuran yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, alright. Macam saya terlupa nak tanya tadi masa awal-awal tadi lah kan. Okay, saya nak tanyalah macam tadi Farah kata, Farah dah PTPTN untuk 1 sem terus kan. Okay, saya nak tanyalah berapa banyak yang Farah pinjam? Boleh tak beritahu share sikit? Boleh. So macam Farah akan dapat 1 sem 2,500 for 1 sem. So kalau tengok tu macam sikit kan. Memang sikit lah. Sebab 1 sem equals 6 bulan kan. Maksud orang kerja pun setiap bulan dapat gaji. Bayangkan orang yang kerja pun setiap bulan dapat gaji pun 2,000 lebih. Tapi bezanya diorang dengan kita, diorang ada expense lain. Macam kena bayar rumah lah, bayar kereta lah. And kita just as student ni, kalau yang mana duduk rumah sewa, dia kena bayar rumah sewa. And satu lagi transportation kan. Setengah orang nak datang kelas, nak transportation. Tapi dah kalau kita ada transport, public transport macam LRT semua tu, guna je lah kan. Sebab sekarang pun kerajaan pun ada buat yang My30 semua tu kan. Kan safe kan kalau kita guna kan. So okay je. 2,500 tu memang sikit. Tapi kita kena macam pandai rombak dengan hidup kita sendirilah. Okay, alright. 2,500 kan? Okay, jadi adakah ini macam random question lah kan? Saya nak tanya. Family macam your parents selalunya akan bagi tak sumbangan dekat Farah sendiri? Benar, bagi. Of course, parents kan mesti diorang akan bagi. Tapi saya Farah faham akan ada setengah orang tak akan agree dengan yang Farah cakap. Mesti semua parents bagi kan. Maybe ada setengah yang buat part time job. Diorang ada side income. Tapi macam Farah sendiri dapat. Sebab Farah dulu waktu Farah sekolah, Farah jenis suka menabung. Jadi macam bila kita nak masuk belajar ni, tak adalah kita macam PTPTN pun kita ada. Tapi dalam masa yang sama, tak adalah kita nak call parents kita minta duit je kan. At least kita ada kita punya saving, kita gunakan kita punya saving tu. Yelah tu kan sebab kita ni dah besar kedabat, takkanlah nak harapkan duit parents. Betul tak Farah? Betul. Sebenarnya kita belajar ni pun memanglah kita still tanggungan parents. Tapi at the same time macam tak nak lah, kita pun tak nak susahkan dia je kan. So macam kita nak juga kita keluarkan duit kita sendiri. Dapat juga rasa duit kita as bila kita student macam kita guna duit kita yang kita saving tu untuk kita belajar. So macam rasa dia lain lah. Okay, alright lah Farah. Okay, sekarang ni kita move ke soalan yang terakhir. Okay Farah, kalau anda tahu sebelum terima kemasukan dalam kursus yang kos sara hidup terlalu tinggi dan Farah akan terseksa untuk 3 ke 4 tahun, adakah Farah akan tolak tawaran masuk kursus tersebut? Mungkin lagi berbaloi tak belajar tetapi kerja terus lepas SPM. Jadi macam mana Farah? Okay, soalan ni macam lebih sensitif Bukanlah sensitif apa sebab tiap orang dia ada perspektif sendiri. Dia mungkin akan ada diorang punya jawapan sendiri. Macam okay, Farah akan cakap based on Farah punya dulu, okay. Macam bagi Farah macam every day is a learning day. Kita tak belajar pun kita akan contoh lah kan. Kita masak kat dapur hari ni. Kita tengah masak. Lepas tu kan, bila Cinta tengah masak goreng telur. Tapi Cinta tak tahu teknik nak goreng telur supaya tak meletup. Itu adalah satu proses pembelajaran juga untuk kita kan. Means parents kita sekarang pun everyday pun diorang dalam proses pembelajaran. So jadi bagi Farah, memanglah kos sara hidup tu susah untuk kita. Tapi if kita terima je, jadikan satu challenge lah untuk diri kita sendiri. Nak tengok lah macam mana kita handle benda-benda tu sendiri. Macam mana dulu parents kita yang lalui. Zaman-zaman diorang murah sangat-sangat. Dan asyik pun ada yang dapat 50 sen pun dah dapat dah. Kita 50 sen dalam mimpi pun tak masuk kan. Jadi macam diorang bagi Farah it's okay, just go for it kan. Dah kalau dapat beasiswa untuk sama belajar, terima je tawaran. Kenapa nak kena tolak? Itu ada satu peluang hidup kita. Kita tak tahu yang kita boleh dapat tak lagi nanti. Betul tak? Susah kan. Ada setengah orang yang nak tapi tak dapat. Bila kita dah dapat, kita tak tolak pula kan. Tapi yang untuk yang kerja terus lepas SPM tu, yang tu adalah maybe personal issues. Kita tak boleh nak halang diorang. Maybe diorang macam rasa macam aku dah cukup dah belajar sampai SPM ni. Jadi biarkanlah diorang. Tapi sebenarnya diorang kerja pun diorang pun intelligent juga. Cuma mungkin diorang tak rasa macam aku tak boleh nak terima untuk aku nak kena lalui kos sara hidup yang susah ni, nak kena pergi jauh pada family. Setengah orang fikir macam tu. Gitu.
Okey, betul juga apa yang Farah cakap tu. Saya sangat setuju sebab rezeki ni apa yang orang cakap macam rezeki ni Allah yang bagi. Rezeki ni luas sebenarnya. Betul tak Farah? Betul, betul. Rezeki ni sangat luas. Kita sendiri yang kena pandai grab. Kita pun tak adalah baik sangat, kita pun tak adalah bijak sangat, tapi kita just macam, oh, tapi kalau aku tak ambil peluang ni, ada lagi ke kat tempat lain macam tu. Kita tak tahu rezeki kita kat mana-mana kan. Ya, betul. So, dengar tak semua pendengar-pendengar MKR ni? Okey, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai kos sara diri di kampus. Terima kasih diucapkan kepada Nur Farhanani atas kesudian awak dalam segmen Soal Menyoal dan Memberi Pendapat. Terima kasih, Farah. Sama-sama, DJ Cinta. Best lah, best sangat dapat share benda-benda macam ni dengan orang kan. So macam tak payahlah kita sendiri je bagi pendapat. Kita pun boleh dengar pendapat-pendapat dia orang dekat komen nanti kan. Okey, alright. Sama-sama. Nur Farhanani. Nanti semoga kalau kita ada jodoh lah kan, saya jemput lah Farah lagi. Boleh ke? Boleh. Aduk kopi tepi Aduk kopi. Okey, alright. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta. Hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum.